Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk dalam bidang akidah iaitu nama Allah Al-Hasib. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Hasib? Kita tengok. Nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Apa maksud nama Allah Al-Hasib? Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita sama ada baik ataupun tidak baik pada setiap masa dan tempat. Jadi Allah akan bagi balasan yang setimpal ke atas setiap amalan dan juga perbuatan kita. Okey, maksud Al-Hasib juga ialah Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Okey, jadi kat sini ada dua maksud nama Allah Al-Hasib. Yang pertama, menghitung. Allah Maha menghitung. Dan yang kedua, mencukupkan. Allah Maha mencukupkan. Okey, boleh faham? Okey, apa hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib? Kita wajib beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Dan kita juga wajib yakin bahawa Allah menghitung setiap amalan hamba-Nya dan Allah Maha Pemurah ketika mencukupkan keperluan hamba-Nya. Jadi, hukum beriman dengan nama Allah Al-Hasib adalah wajib. Dan juga kita wajib yakin bahawa Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya dan juga Maha menghitung setiap amalan kita. Seterusnya, kita akan tengok dalil nakli nama Allah Al-Hasib. Dalil nakli ni maksudnya bukti bertulis yang menunjukkan nama Allah Al-Hasib. Okey, kita tengok. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Okey, jadi ini adalah dalil nakli Allah bersifat Al-Hasib. Sekarang kita akan tengok bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Okey, yang pertama, adanya hari kiamat iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Adanya hari kiamat iaitu hari pembalasan ke atas setiap perbuatan manusia yang telah dihitung oleh Allah. Jadi, setiap perbuatan kita sama ada baik ataupun buruk, semuanya akan ada pembalasan. Okey, semuanya akan dihitung oleh Allah. Okey, bukti yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh, iaitu orang yang melakukan kebaikan, orang yang banyak melakukan kebaikan, orang yang taat perintah Allah. Okey, yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar, orang yang melanggar perintah Allah, orang yang melanggar arahan Allah. Jadi dia buat larangan Allah, kan? Jadi diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Yang seterusnya, bukti yang menunjukkan Allah Al-Hasib.
Malaikat Raqib dan Atid sentiasa melakukan tanggungjawab mereka untuk mencatat amalan baik dan buruk kita. Kan? Setiap amal baik, setiap amal buruk yang kita buat, ada malaikat Raqib dan Atid yang akan catat apa yang kita buat. Malaikat Raqib catat amal baik yang kita buat dan malaikat Atid catat amal buruk yang kita buat. Semua akan dicatat. Okey? Dan yang seterusnya, adanya mizan iaitu neraca timbangan amalan. Dan yang terakhir, bukti yang menunjukkan nama Allah Al-Hasib, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia iaitu untuk mencukupkan keperluan manusia. Boleh faham? Sekarang kita akan tengok perkara berfaedah yang boleh diamalkan dalam kehidupan kita. Okey, kat sini Ustazah sertakan beberapa perkara berfaedah yang boleh kita lakukan, yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah. Jadi kita kena sentiasa berzikir, perbanyakkan zikrullah. Kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita kena perbanyakkan berzikir sebab bila kita berzikir, hati kita akan tenang. Allah akan hitung setiap zikir yang kita lafazkan. Seterusnya, perkara berfaedah yang boleh kita amalkan ialah membantu ibu bapa. Banyak cara yang kita boleh lakukan untuk membantu ibu bapa. Antaranya kita boleh bantu mencuci kereta, kita boleh bantu mencuci pinggan mangkuk, membasuh baju, membersihkan rumah. Kan? Banyak perkara yang boleh kita lakukan untuk membantu ibu bapa kita. Bila kita bantu ibu bapa kita ni, secara tidak langsung kita akan meringankan beban mereka. Bila kita bantu sikit-sikit, jadi kita boleh bantu ringankan kerja ibu bapa kita. Kan? Yang ketiga, kita boleh membantu orang yang dalam kesusahan. Kalau kita nampak ada orang yang dalam kesusahan, ikutlah kita kenal ke tak, kita kena ada sikap sensitif. Maksud sensitif kat sini, kita kena ada rasa nak tolong tu. Contoh macam kita nampak kawan kita jatuh basikal. Jadi kita kena cepat-cepat tolong. Kita kena tolong angkat basikal dia ke, angkat kawan kita tu ke. Kan mana tahu dia sakit, tak boleh bangun ke. Jadi kita kena tolong dia. Banyak lagi contoh yang kita boleh bantu orang yang dalam kesusahan. Contoh macam kita pergi kedai, ada orang yang tak mampu bayar makanan ke, tertinggal duit ke. Jadi kita kena cepat tolong. Kita kena bagi pinjam duit ataupun kita kena bayarkan. Kita boleh tolong bayarkan untuk kawan kita tu. Tak kira lah kita kenal ke tak kan. Buat baik ni tak kira orang yang kita kenal ataupun tidak. Dan yang terakhir, perkara berfaedah yang boleh diamalkan ialah menunaikan tanggungjawab sosial. Contoh tanggungjawab sosial ni macam gotong royong. Kita boleh gotong royong membersihkan taman perumahan ke, tolong bersihkan rumah anak-anak yatim ke. Kan? Banyak sangat kita boleh buat. Jadi ni adalah antara contoh perkara berfaedah yang boleh kita amalkan dalam kehidupan. Sebenarnya banyak lagi. Banyak perkara baik yang kita boleh buat. Kan? Boleh faham setakat ni? Ustazah harap murid-murid faham apa yang Ustazah sampaikan.